Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah tahun 5. Identiti negara kita. Kita fokus kepada bahasa kebangsaan. Apakah yang akan kamu pelajari pada hari ini? Yang pertama, kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua, peranan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, institusi yang terlibat bagi mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan. Dan yang keempat, cabaran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Terlebih dahulu, kita mesti mengetahui asal-usul bahasa Melayu. Kita fokus pada bahasa Melayu moden. Bermula pada abad ke-19, hasil karangan Munshi Abdullah dianggap permulaan zaman bahasa Melayu moden. Selepas Perang Dunia Kedua, British mengubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Selepas merdeka, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Peranan bahasa Melayu ketika itu. Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang pesat selepas merdeka. Martabat bahasa Melayu dinaikkan sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu juga mendukung peranan sebagai bahasa perpaduan. Dasar bahasa ketika itu. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Proses penentuan bahasa melibatkan aspek perancangan bahasa secara berperingkat-peringkat. Oleh sebab negara kita mempunyai pelbagai kaum, jadi kita memerlukan satu bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Ini merupakan dialog antara beberapa orang murid pada waktu lapang tentang kedudukan bahasa kebangsaan. Mari kita lihat apakah peranan bahasa kebangsaan. Setiap individu haruslah memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan negara. Bahasa kebangsaan merupakan alat perhubungan bagi mengeratkan perpaduan dalam masyarakat. Apakah peranan bahasa kebangsaan? Yang pertama, sebagai bahasa pesuratan. Bahasa kebangsaan digunakan dalam karya pesuratan, contohnya pantun, syair dan novel. Yang kedua, sebagai bahasa perhubungan. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa komunikasi antara masyarakat berbilang kaum di negara kita dan peringkat serantau. Yang ketiga, sebagai bahasa undang-undang. Bahasa kebangsaan digunakan dalam urusan rasmi di mahkamah. Keempat, sebagai bahasa pendidikan. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa pengantar dan penyampaian maklumat dalam sistem pendidikan di negara kita. Kelima, sebagai bahasa ekonomi. Bahasa kebangsaan digunakan dalam kegiatan ekonomi di negara kita. Seterusnya digunakan sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa kebangsaan digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, kursus, taklimat, bengkel dan surat menyurat. Antara institusi yang mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan dapat memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan masyarakat. Pelbagai langkah dan usaha yang berterusan telah diambil untuk memertabatkan bahasa kebangsaan. Pertama, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun 1956. Antara fungsi penubuhan DBP ataupun Dewan Bahasa Pustaka termasuklah membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang, menerbitkan pelbagai bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan, membakukan ejaan, sebutan dan membentuk istilah, menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam semua urusan. Yang kedua, dalam sistem pendidikan. Penyata Razak 1956 menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Manakala Penyata Rahman Talib pada tahun 1960
menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Dan Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1963 dan 67 telah pun diwujudkan. Seterusnya, peranan Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan pada tahun 1970 bagi memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Dan yang keempat, Bulan Bahasa Kebangsaan. Bulan Bahasa Kebangsaan disambut pada setiap bulan Oktober untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Berikut merupakan antara cabaran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama, dalam komunikasi harian. Bahasa Melayu sering digunakan bersama-sama bahasa lain dalam komunikasi harian, contohnya bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Yang kedua, latar belakang keluarga. Ibu bapa dan keluarga perlu memberi semangat dan tunjuk ajar dalam penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Ada kalanya di rumah mereka menggunakan bahasa rojak, bahasa dialek dan sebagainya. Seterusnya, sikap penutur. Sikap penutur yang malu dan tiada kesungguhan lebih menyukarkan usaha untuk memertabatkan bahasa kebangsaan. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, murid cenderung menggunakan bahasa ibunda semasa proses pembelajaran, contohnya bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Yang keempat, dalam bidang teknologi maklumat, kebanyakan alat dan aplikasi teknologi menggunakan bahasa Inggeris. Yang keenam, penggunaan bahasa rojak. Penyusunan ayat, kosakata dan sebutan sering disalahgunakan oleh masyarakat. Usaha berterusan kerajaan dalam memertabatkan bahasa kebangsaan. Antaranya, lagu bahasa Jiwa Bangsa merupakan lagu yang dicipta untuk menaikkan semangat menggunakan bahasa kebangsaan. Melalui lirik lagu tersebut, kita dapat fahami bahawa lagu bahasa Jiwa Bangsa menyeru rakyat Malaysia agar menggunakan bahasa kebangsaan dalam kehidupan harian. Melalui bahasa, rakyat yang berbilang kaum dapat disatukan. Jadi, cikgu terangkan tadi peranan bahasa kebangsaan, cabaran yang telah dilalui dan pada hari ini. Sebagai nak menguji semula apa yang telah kamu pelajari, cikgu sediakan beberapa latihan yang perlu dijawab untuk menguji kefahaman masing-masing. Yang pertama, nyatakan peranan bahasa kebangsaan untuk membangunkan negara ini. Okay, kalau diikut di sini, ada ruang kosong yang perlu diisi, ada 8 tempat kosong yang berkaitan dengan peranan bahasa kebangsaan. Kamu boleh rujuk balik semula buku teks, buku latihan, buku aktiviti dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat. Cikgu harap semua murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberi dengan sebaik mungkin. Bahagian B pula, murid dikenaki mengisi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai ataupun dengan jawapan yang betul. Ada 5 tempat kosong. Contoh, soalan nombor 1, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah meletakkan bahasa Melayu sebagai lengkapkan. Apakah jawapan yang sesuai? Ada 5 latihan yang disediakan untuk kamu. Sebagai rumusannya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini, cikgu harap kamu dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin, iaitu tentang tajuk bahasa kebangsaan, bahasa jiwa bangsa. Jadi, kita seharusnya berbangga dengan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu yang telah pun menyatukan semua kaum di negara kita ini yang terdiri daripada pelbagai masyarakat. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan dapat bersatu dengan menggunakan bahasa Melayu. Jangan malu, bahasa Melayu satu ketika dahulu merupakan antara bahasa yang terbaik di dunia selain daripada bahasa Inggeris. Terutamanya ketika zaman kegemilangan Kerajaan Melaka. Dikatakan ada 80 bahasa yang dipertuturkan pada ketika itu, akhirnya bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa pertuturan. Lihatlah hasilnya, kaum-kaum yang datang ke negara kita, pedagang-pedagang sebagainya, dapat bertutur bahasa Melayu dengan sebaik mungkin. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan seharian kita, menandakan kita sayangi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.